GST ni bagus untuk ekonomi negara. Tapi pasal apa yang 9% itu dia dikecualikan daripada GST lah, kita secara umum kita kata 9% sedangkan GST untuk negara. Siapa nak ambil GST? Maknanya tak bagus lah. Satu. Yang kedua, yang kedua ialah 900 barang yang diumumkan sejenis barang dan juga perkhidmatan itu yang tidak di GST itu, orang kaya yang super kaya pun boleh dapat yang sama. Hari ini Timbalan Menteri semalam Timbalan Menteri Keuangan daripada Pontian Umum RON 97 kena GST. Orang kaya pun dia tak pakai RON 97. Dia pun nak berjimat. Pasal dia berjimat dia boleh jadi kaya. Pasal dia berjimat dia boleh jadi kaya, dia keriput dia boleh jadi kaya. Kalau tidak dia jadi kaya. Ya, pokok senang. Jadi buat apa dia pakai hak GST? Jadi tak ada keistimewaan lah kepada orang biasa, orang di bawah ni. Syed Mokhtar pun tak kena GST RON 95. Dia pun tak kena, apa istimewanya? Lipis pun tak kena. Ya, sila lipis. Ya, buat senang. Pada saya mungkin barangan tersebut barangan keperluan harian. Memang betul ada yang golongan yang mewah dapat menikmati GST, ada golongan yang rendah pun turut dapat. Sebab itu kalau saya kira mengamati daripada ucapan Yang Amat Berhormat Menteri, itu yang untuk masyarakat bawahan ini, itu yang kita adakan beri kepada rakyat satu Malaysia dan sebagainya untuk membantu rakyat golongan-golongan yang lebih bawah ini. Jadi itu sebenarnya harapan kita. Maknanya kerajaan dengan penambahan pendapatan sebanyak lebih kurang 30.2 bilion itu yang dibentangkan hanya 600 juta saja kerajaan dapat. Itu sebenarnya yang lain diturunkan kepada rakyat-rakyat. Jadi itu soalnya. Itu soalnya saya menjawab soal pokok senang sebenarnya. Sebab itu saya sebenarnya beberapa perkara juga saya bersetuju kalau contohnya kenaikan 20% harga minyak. Berartinya 95% saja kenaikan. Tetapi barang naik 20-30%. Ya, yang kalau kita tak kawal. Yang Muhammad Lipis habiskan dalam masa 10 minit ya. Ucapan. Sila. Sama esok boleh. Mana tu? 10 minit dia. Tepat lagi. Faham tak masuk lagi. 10 minit dulu. Sila. Okey, Yang Berhormat yang betul. Sebab itu kita kena melihat dari segi perihal dagangan Akta Percatutan 2012. Kena lihat. Kita tambah bajet supaya kita dapat lebih baik lagi dari segi penambahbaikan. Sebab itu kita semua pihak kena mainkan peranan. Termasuklah kalau boleh pihak pertanian umpamanya untuk membantu masyarakat luar. Masyarakat luar yang perlu dibantu dengan saya sebutkan tadi harga getah, masalah harga getah. Sebab kita sekarang ini kita melihat pihak-pihak kampung maknanya ada juga berhasilkan daripada pertanian. Tetapi soalnya sekarang hasil pertanian ini kadang-kadang tidak ada pembeli. Kita nak supaya agensi kerajaan seperti FAMA dan sebagainya mengambil langkah supaya barangan pertanian ini juga diambil. Jangan kirakan sangat grade itu. Kadang-kadang sebab di grade itu maka kita tidak dapat membekal kepada pihak-pihak tertentu ini. Kerana dengan grade ini yang berpunca menjadi masalah kepada penduduk-penduduk kampung. Jadi Yang Berhormat yang betul, kita melihat supaya kajian menyeluruh tentang orang tengah ini. Sebenarnya banyak perkara orang tengah yang memainkan peranan menyebabkan kita ini sering seolah-olah dibuli dengan harga-harga tertentu. Kalau kita tengok orang kampung tanam cili umpamanya, kalau kita tengok longgukan buah-buahan pada bulan puasa yang lalu, ini semua seharusnya kita dah melihat, kita dah buka agrobazar. Kita tahniah dapat membawa hasil kita ekspor ke luar negara. Kita merakamkan ucapan tahniah. Maknanya saya terpegur dengan produk-produk agromas itu cukup baik sekali. Dan boleh kita latihkan supaya ia menjadi satu produk yang boleh dijadikan di peringkat kampung-kampung. Saya ini dah laju-laju dah ni. Maknanya nak pintas, takut tak sempat 10 minit. Kalau speaker bagi tambahan masa, saya boleh pergi banyak perkara. Sila. Syarat simpulannya, tumpuan kerajaan mestilah kepada barang-barang. Memang kita kena berhati-hati dalam soal ini.
Dari segi perkara lain, Tuan Yang Ketua, kita sebenarnya sangat optimis peningkatan kualiti pendidikan dengan peruntukan sebanyak 56 bilion yang mana meliputi 20% daripada jumlah keseluruhan belanjawan iaitu 273 bilion. Secara umumnya, kerajaan menumpukan bersesuaian dengan Pelan Pendidikan Pembangunan Malaysia dan Pelan Strategi Institut Pengajian Tinggi Negara yang merupakan kunci utama merealisasikan kerajaan untuk menuju negara pendapatan tinggi menjelang 2020. Di sini saya melihat perkara ini merangkumi semua peringkat dari prasekolah hingga industri, termasuk kolej vokasional, institut perguruan, politeknik, kolej komunikasi, komuniti, dan institut pengajian tinggi dan tumpuan berbagai-bagai bidang. Saya melihat perkara ini dengan adanya penubuhan untuk menuju sebuah negara maju, pendidikan teknik dan vokasional menjadi tanda aras. Kalau kita melihat negara-negara seperti Finland, Jepun, Kanada, Austria, ratusan pelajar lepasan menengah menjurus kepada pendidikan teknikal, mencecah sehingga 50-60%. Ini boleh melonjakkan lagi produktiviti negara kerajaan kita yang perlu membangun kapasiti untuk memupukkan tenaga kerja yang berkualiti sebab kita dah nak menuju tahun 2020. Sebab itu perkara ini harus diberi perhatian supaya kita dapat membentuk pelajar-pelajar kita ini yang datangnya daripada kegagalan, tetapi bagi saya bukan kegagalan seterusnya. Ia perlu dibentuk melalui pengajaran vokasional. Kita melihat hari ini, kita melihat umpama di kilang-kilang utama, di perhotelan dan sebagainya, kita dilambatkan oleh pekerja-pekerja asing yang menyebabkan 20 bilion setahun duit dihantar ke luar negara, sebagaimana yang dikatakan oleh salah seorang ahli yang berhormat yang membentang, yang menyokong usul bajet tersebut, lebih kurang 20 bilion dihantar ke luar negara. Jadi kita dengan keadaan vokasional yang ada pada hari ini, kita perlu upgrade kepada yang lebih baik. Saya di tempat saya, di parlimen saya, ada juga sebuah sekolah vokasional yang mana saya dah meneliti, saya dah melihat banyak kelengkapan-kelengkapan yang tidak mencukupi. Maka seharusnya untuk program transformasi vokasional dan teknik ini, kita menaik taraf kolej vokasional bagi pengambilan pelajar yang boleh kita tambah dari segi kapasitinya. Itu sebenarnya yang boleh membantu untuk menjamin supaya perubahan boleh berlaku, yang kita tidak perlu lagi memerlukan tenaga asing dan sebagainya. Daripada kemahiran tersebutlah kita upgrade sebenarnya dari segi sekolah. Sebagaimana rakan saya sebelah sana bagi tahu tadi, kononnya tidak dapat peruntukan yang mencukupi untuk sekolah temal dan sebagainya. Tetapi sebenarnya pada pandangan saya, kita lebih baik melatih anak-anak kita ini ke sekolah vokasional. Itu yang lebih penting sebenarnya, dapat membentuk anak-anak kita ini supaya bertenaga mahir dan mungkin masa hadapan mereka boleh mendapat pekerjaan yang baik dengan tenaga yang mereka telah belajar ni. Pukul 9 balik dah. Jadi Tuan Yang Ketua, sebagai contoh kita supaya untuk menambah baik ini, kita pelengkapkan sekolah vokasional ini. Kalau tempat saya, mereka terpaksa pergi ke Pusat Latihan Teknologi Tinggi, ATEX. Maknanya mereka terpaksa keluar daripada sekolah. Sepatutnya kita lengkapi sekolah ini, yang dilengkapi dengan peralatan yang lebih baik, yang mungkin yang mereka boleh belajar dan mungkin boleh menjadikan satu sumber yang cukup baik kepada mereka. Jadi Yang Berhormat Yang Ketua, dari segi komponen-komponen yang kita lihat yang dibentangkan oleh KKW, umpamanya kita banyak, dari segi saya banyak lagi yang perlu ditambah baik. Saya ingat dari segi kosan Yang Berhormat Yang Ketua pun Kuala Kerau, banyak perkara yang perlu ditambah baik. Dari segi sistem air, saya akui dalam Parlimen Lipis masih lagi sangat kekurangan. Dari segi sistem air bersih, air daripada, kalau faham dia panggil pipe, dia tak panggil JBA, Jabatan Bekalan Air, tidak, dia panggil pipe. Dari segi Datuk Tuan Dari Speaker pun, Yang Berhormat Datuk Speaker pun pipe juga. Jadi kita memerlukan banyak peruntukan daripada pipe. Jadi saya ingat dari segi peruntukan ini, biarlah saya membuat surat secara official
kepada Menteri KKW. Saya ingat Datuk Speaker pun sama. Mungkin boleh saya menyebut ni, saya tahu juga masalah kolektral yang mungkin banyak meliputi lagi dari segi program-program pembangunan luar bandar ini yang melibatkan banyak perkara, yang melibatkan banyak masalah air dan jalan-jalan luar bandar. Walaupun jalan kebanyakan di kampung-kampung telah dapat menikmati, tetapi sekarang sudah sampai masa proses untuk menurak semula untuk membaiki jalan-jalan tersebut. Saya sebagai wakil dalam kawasan luar bandar berharap supaya rangkaian ini daripada Kuala Kerau, daripada Jerantut, Lipis, Rau, Cameron Highland, kita mesti menghubungkan rangkaian yang baik. Saya dah sebut hari itu rangkaian jalan umpamanya dan sebagainya. Saya dapat tahu, syukur Alhamdulillah, pihak JKR telah turun menyiasat beberapa jalan untuk rangkaian kita. Yang berhormat Datuk Seri Speaker dah turun. Saya tahu dah turun selepas kita berbincang dalam parlimen ini, dah turun untuk melihat projek-projek tersebut. Sebenarnya ini adalah keutamaan. Saya bagi perkara ini, banyak kampung-kampung yang masih perlu bantuan dari segi perkara-perkara yang saya nyatakan tadi. Saya juga minta sedikit supaya Kementerian Belia dan Sukan. Saya tak tahu Belia dan Sukan ni, bila kita berjumpa pejabat Belia, kita tanya nak buat program, tak ada peruntukan. Saya ingat 1 tahun pun kita tanya, tak ada peruntukan. Jadi saya nak supaya Menteri Belia lihat sikit, tengok sikit program-program Belia. Jangan Belia asyik nak merempit je. Jangan Belia asyik nak merayau-rayau saja. Jangan Belia asyik nak kena air ketum saja. Jadi kita tak nak. Kita nak supaya Belia ini firm, cukup baik, dalam keadaan yang cukup baik, supaya mereka boleh bersama dengan aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh Kementerian Belia. Jadi kalau di Lipis ini, dia memerlukan sebenarnya kompleks sukan rakan muda. Yang ini perkara ini dah lama diluluskan, dah lama dijanjikan, tapi sampai hari ini masih belum terbina. Tak apalah, kita ada padang bola, ada padang futsal dan sebagainya, tetapi sekurang-kurangnya turunlah peruntukan untuk belia-belia. Ya, Lipis Gulung. Okey, Gulung kan? Berapa minit tu suka? Seminit. Seminit? Sila. Cik Merahmat, yang betul, saya nak menyebut sikit saja tentang Kementerian Pelancongan. Sebagai usaha yang berterusan menggalakkan kemasukan pelancong ke Malaysia sejajar dengan penganjuran Year of Festival 2015, MyFest 2015, yang mana banyak penganjuran dan pameran pelbagai bentuk perayaan di Malaysia. Saya amat berharap pelancong ini bukan sahaja berkunjung ke bandar besar, tetapi melawati pusat pelancongan, terutama pusat ekosistem yang terkenal dengan sauna dan fauna. Parlimen Lipis memang terkenal dengan banyak tarikan ekosistem. Yang menarik bukan sahaja di kalangan rakyat Malaysia, tetapi pelancong luar. Rimba Kenung umpamanya, Rimba Kenung Park sebagai contoh yang merupakan sejarah 130 juta tahun ekosistem yang tidak terusik, terus menjadi warisan kebanggaan warga Lipis, yang mana boleh dipanggil Lonely Planet, Trip Advisor dan International Forest Guide memberi taraf 5 bintang kepada Rimba Kenung. Ini tidak termasuk beberapa jurnal antarabangsa yang mengakui keunikan Rimba Kenung Park sebagai warisan ekosistem yang tak tercemar. Sebagai ahli Parlimen Lipis, saya nak menyuarakan kepada sama ada pihak wajib, saya tak tahu bawah kementerian apa, mungkin Kementerian Pelancongan dan Luar Bandar, Kementerian Pelancongan, mungkin Kementerian Luar Bandar, mungkin kementerian apa pun sekalipun, saya berhasrat supaya warisan Kenung Rimba ini, Taman Rimba Kenung ini terus dapat dinikmati oleh generasi akan datang. Tidak, saya mahu supaya kawasan ini yang lebihan daripada Taman Rimba Kenung ini juga turut diwartakan untuk memberi jaminan supaya hutan 130 juta ini dapat terjamin. Ya. Saya dah maklumkan peringkat negeri, tapi saya nak juga dalam dewan ini bersama-sama usaha untuk mengekalkan Taman Rimba Kenung ini. Saya melihat kalau kita tengok contohnya seperti khazanah dalamnya cukup banyak. Umpamanya kalau tongkat Ali. Kalau tongkat Ali ini patternnya habis orang luar ambil. Amerika ambil. Sedangkan pattern tongkat Ali diambil daripada Rimba Kenung, tetapi dipatternkan oleh Amerika itu. Di sinilah terletak kerugian kita. Kerana kita tak buat R&D, kita tak kaji dari soal ini. Sepatutnya kita boleh maju dari segi soal
perkara-perkara yang setanding taraf di Taman Rimba Kenung ini. Jadi saya melihat supaya kita haramkan sama sekali pembalakan, pelembungan atau apa aktiviti yang boleh menggugat ekosistem kawasan hutan rimba. Saya ingin merayu kepada Kementerian Pelancongan supaya dapat menyaingi kawasan ini seperti Taman Negara juga. Di Pahang antara kawasan yang masih kurang pembangunan adalah kawasan Pahang Barat. Saya minta supaya daripada kawasan Datuk Speaker diatur Lipis Raut Kemahiran ini supaya ada satu perhubungan yang baik yang boleh memberi kemudahan yang baik kepada kawasan kita Pahang Barat ini sendiri. Kita nak supaya rangkaian jalan ini diteruskan dan saya mencadangkan supaya kita tak kira, saya tak kira sebenarnya sama ada di Raut atau di Lipis. Kalau lebih baik di Lipis lah. Saya cadangkan supaya kita juga membuat sebuah universiti pertahanan. Kerana di Lipis ni kalau tengok bukit turun naik, dia sangat baik. Sangat baik untuk membuat universiti pertahanan. Cukuplah Lipis. Saya tak ada kuasa nak, tak ada kuasa nak sambung lagi. Seminit ya, saya minta seminit betul. Supaya dapat dibina universiti pertahanan itu. Jadi saya berharap supaya pembangunan Pahang Barat sedar yang Parlimen Raut mungkin tak bercakap, tapi biarlah saya bercakap bagi pihak Parlimen Raut, tanggungjawab masyarakat jiran. Saya ingin menyarankan permulaan persatuan semula teknologi Park Malaysia di hulu Sungai Raut. TPM ini telah siap, tapi sekarang hanya seperti terbengkalai. Kerajaan negeri telah meluluskan tanah 500 ekar dan digunakan 20 ekar saja. Mesin herba banyak, tapi terbiar tidak berfungsi. Kerugian mungkin mencecah 65 juta kerana hasil yang telah dibina ini tetapi tidak dimanfaatkan. Maksud saya itu yang merugikan. Maknanya tidak ada dari segi ekonomi melimpah di kawasan tersebut. Saya berharap supaya dengan pewujudan TPN ini dapat melimpah ekonomi kepada penduduk-penduduk setempat. Dan saya sarankan supaya dengan baikkan kembali, baik pulihkan kembali TPN ini, dapat kita hubungkan jalan Batu Maling ke Hulu Selim. Jadi terima kasih kepada Yang Berhormat Ketua kerana walaupun beberapa perkara saya tak dapat sebutkan, tetapi akhirnya saya sebelum saya menyokong pembentangan bajet, saya menyokong supaya Akta Sultan dikekalkan. Terima kasih. Sebelum saya menyokong bajet. Kemudian satu perkara Cukuplah Lipis, masa tak ada cukup. Satu perkara je. Saya dah bagi lebih pada 35 minit Lipis. Cukup. Terima kasih kepada Yang Berhormat. Saya mohon menyokong. Ya.